Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat sekalian. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Kee Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 62 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 6,041 kes, iaitu bersamaan dengan 79.45% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 26 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 187 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,604 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,448 kes. Mereka telah diasingkan dan beri rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan daripada 187 kes baru yang dilaporkan, 10 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, iaitu 7 warga negara Malaysia dan 3 pemastautin tetap, iaitu pasangan kepada warga negara Malaysia. Daripada 177 kes penularan tempatan, 173 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 155 kes telah dikesan di Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil dan 13 kes daripada kluster pengawal keselamatan ceras. Kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 4 kes sahaja. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa status terkini ketiga-tiga kluster Depo Tahanan Imigresen di Sepang, Bukit Jalil dan juga Semenyih, iaitu seperti berikut. Yang pertama, Depo Tahanan Bukit Jalil, jumlah sampel yang diambil ialah 1,543 sampel, iaitu 1,420 ialah orang kena tahan dan 123 ialah melibatkan kaki tangan. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 281 dan jumlah kes negatif ialah 1,082 kes dan 180 masih menunggu keputusan. Dan kluster Depo Tahanan Bukit Jalil melibatkan 281 kes yang positif adalah melibatkan semua bukan warga negara. Depo Tahanan Imigresen Semenyih, iaitu jumlah sampel yang diambil adalah 1,758 dan 1,630 melibatkan orang kena tahan dan juga 128 adalah kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 66 melibatkan satu kaki tangan immigration. Dan juga jumlah kes negatif ialah 1,355 dan 337 masih menunggu keputusan. Yang setakat ini untuk Depo Tahanan Semenyih melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang kaki tangan. Yang ketiga ialah Depo Tahanan Imigresen Sepang. Jumlah sampel yang ambil setakat ini ialah 1,450 dan 1,348 melibatkan orang kena tahan dan 102 adalah kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 36, jumlah kes negatif adalah 1,405 dan 9 masih menunggu keputusan. Dan kesemua 36 kes yang positif adalah melibatkan bukan warga negara.
Sehingga 28 Mei 2020 jam 12 tengah hari, Kementerian Kesihatan telah mengesan sebanyak 3 buah kluster yang melibatkan tapak pembinaan. Setakat ini 88 kes positif COVID-19 telah dikesan daripada semua tapak pembinaan tersebut. Iaitu yang pertama, kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur, di mana daripada jumlah 488 sampel yang telah diambil, 31 kes positif COVID-19 dikesan yang merangkumi 29 warga Bangladesh dan 2 warga Indonesia dan 457 kes negatif COVID-19. Untuk kluster kedua, iaitu kluster tapak pembinaan setia alam, di mana daripada jumlah 91 sampel yang telah diambil, 13 kes positif COVID-19 dikesan yang terdiri daripada semua warga Bangladesh dan 78 kes negatif COVID-19. Dan kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2, di mana daripada jumlah 350 sampel yang telah diambil, 44 kes positif COVID-19 dikesan yang merangkumi 34 warga Bangladesh, 9 warga Indonesia dan 1 warga Malaysia, iaitu dikesan pada 25 Mei 2020. Manakala 306 kes negatif COVID-19. Ingin dimaklumkan bahawa kluster-kluster ini dikenal pasti susulan arahan saringan pekerja asing bagi industri pembinaan, terutamanya di zon merah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan setakat 26 Mei 2020, seramai 27,383 pekerja di tapak binaan telah disaring COVID-19 oleh majikan masing-masing. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga telah mengenakan perintah tutup tapak pembinaan dan rumah kongsi yang terlibat dengan kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2. Proses pembersihan dan nyakuman di tapak pembinaan serta rumah kongsi berikut sudah pun dilaksanakan. Terima kasih diucapkan kepada pihak Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia iaitu CIDB yang giat menjalankan pemeriksaan tapak-tapak pembinaan bagi memastikan prosedur standard operasi iaitu SOP dipatuhi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sehubungan penularan kes positif COVID-19 di tapak binaan, Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa antara punca utama penularan kes COVID-19 di kalangan pekerja bukan warga negara bagi kluster-kluster tapak pembinaan adalah seperti berikut. Yang pertama, penginapan yang sesak dan mempunyai ruang yang sempit mengakibatkan tiada amalan penjarakan sosial antara satu sama lain di tempat penginapan. Yang kedua, amalan tahap kebersihan diri dan persekitaran yang kurang memuaskan, terutamanya di rumah kongsi. Majikan adalah bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada para pekerja tentang amalan kebersihan dan langkah-langkah pencegahan. Majikan juga harus memastikan amalan-amalan ini bukan sahaja dilaksanakan di tempat kerja, malahan adalah penting langkah-langkah pencegahan turut diamalkan di tempat penginapan mereka. Tindakan ini dapat mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19 dari tempat penginapan ke tempat kerja atau sebaliknya. Para majikan dikehendaki memastikan langkah-langkah berikut adalah dilaksanakan di tempat kerja. Yang pertama, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Yang kedua, amalan jarak sosial selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter termasuk di ruang kerja dan ruang makan, seperti iaitu mengelakkan pekerja berkumpul di ruang yang sempit, iaitu confined space, elakkan terlalu ramai pekerja bersama pada satu masa, iaitu crowded place, amalkan jarak 1 meter semasa bertutur, iaitu close conversation. Kerap melaksanakan proses nyakuman dan nyah cemar, terutamanya di ruang guna sama. Walau bagaimanapun, pematuhan kepada SOP di tempat kerja akan menjadi sia-sia sahaja sekiranya majikan tidak proaktif
dalam memastikan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 turut diambil dan diikuti oleh pekerja di tempat penginapan mereka seperti berikut. Elakkan 3S ataupun 3C seperti yang telah disarankan. Pastikan katil ataupun tempat tidur disusun mengikut penjarakan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 meter antara satu sama lain. Yang ketiga, elakkan penyediaan makanan secara berkumpulan ataupun beramai-ramai. Yang keempat, elakkan makan beramai-ramai di ruang makan. Dan yang kelima, pastikan tempat tonton TV atau ruang rehat tidak sesak pada masa yang sama. Dan yang terakhirlah, pastikan kebersihan tempat penginapan termasuk tandas dan persekitarannya dijaga dengan kerap, menjalankan sanitasi dan pembersihan tempat penginapan masing-masing. Penyelesaian masalah penginapan pekerja asing ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh secara bersepadu daripada semua pihak. Arahan Majlis Keselamatan Negara agar saringan COVID-19 dijalankan di kalangan warga pekerja asing industri pembinaan di Selangor dan wilayah persekutuan adalah satu langkah berjaga-jaga yang memberi status kesihatan pekerja pada masa itu sahaja sebelum mereka dibenarkan bekerja semula. Namun yang lebih utama adalah amalan langkah-langkah pencegahan penularan jangkitan COVID-19. Mencegah penyakit sememangnya lebih baik daripada merawat penyakit. Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru rakyat Malaysia agar terus mempraktikkan norma dan kelaziman baru dalam kehidupan seharian. Patuhilah segala nasihat dan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, antaranya iaitu elakkan 3S atau 3C dan amalkan 3W. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa ingat kepada SOP, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, laporan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini, bilangan sampel yang telah diambil dan diuji ialah 41,207 sampel. Bilangan kes yang positif adalah 3,369 dan kes yang masih aktif adalah 299, melibatkan 33 kes kematian. Dan pada hari ini tiada pertambahan kes dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 26 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 20,594. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,059 bersamaan dengan 73.1%. Jumlah kes yang positif ialah 684 kes, iaitu bersamaan dengan 4.5%. Mereka yang bergejala adalah 96 kes, iaitu bersamaan dengan 14%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 588 kes, iaitu bersamaan dengan 86%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 26 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,435. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,075, iaitu bersamaan dengan 77.4%. Jumlah kes positif ialah 271 kes, iaitu 0.8%. Dan mereka yang bergejala adalah 37, iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes, iaitu bersamaan dengan 86.4%. Dimaklumkan saringan COVID-19
di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 26 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 12,680. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 10,942 iaitu bersama dengan 86.3%. Jumlah kes positif adalah 23 kes bersama dengan 0.2%. Dan mereka yang bergejala ialah 3 kes iaitu 13%. Dan mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 20 kes iaitu bersama dengan 87%. Seterusnya dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 26 Mei 2020 adalah sejumlah 41,179 individu dan 33,465 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif setakat ini adalah 456 kes iaitu ada pertambahan 10 kes. 5 kes daripada Arab Saudi, 3 kes daripada Singapura, masing-masing 1 kes daripada Pakistan dan Rusia. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 25 Mei 2020. Iaitu kluster pertama, Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil, ada pertambahan 155 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 281 kes. Yang kedua, kluster pengawal keselamatan ceras ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 39. Yang ketiga, kluster Pudu ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 68. Yang keempat, kluster tapak pembinaan Setia Alam ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 13. 30 kluster lain tiada pertambahan setakat ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal COVID-19 sehingga 25 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 27,667 dan jumlah ujian dilaksanakan semalam ialah 15,093 iaitu bersamaan dengan 55%. Seterusnya dimaklumkan sampel dan ujian pesakit pre-op ataupun sebelum pembedahan yang telah dijalankan adalah 14,132 ujian dan kes dan yang positif adalah 13 kes bersama dengan 1.3%. Dan dimaklumkan setakat ini sampel dan ujian rapid test kit antigen yang telah dijalankan adalah 2,866 dan kes yang positif adalah 44 bersama dengan 1.5% yang dikesan menggunakan RTK antigen. Dan saya sekarang buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Hi Dato', would like to ask about the immigration depots. Did the detainees who were tested positive at the immigration depots, were they detained during the MCO? And also the infected detainees who were detained before March 18, did they contract the virus outside or after being brought into the depots? Now, the detention center from Bukit Jalil, 4 blocks there, Block A, B, C and D. Block A is those who have been detained before 18th of March. And so basically we have not tested them. And Block B and Block C, the detainees were from the EMCO and they've been placed there. But we were told there's no mixing between Block A, Block B and Block C. Block D is those for the ladies as well as children. So we are investigating the cause of the infection because in the detention center they have been confined in a confined space, and more importantly that is under control at the moment. But we are investigating where is the source of the infection. Perhaps it is possible that there is actually a transmission between those coming in from the EMCO to the Block A. We do not know, but it's possible. Or those staff that are actually providing services, cleaning services, or that carry the infection. So investigation is being done, is ongoing actually. So we are hoping that we can find a lead for us to conclude the source of infection.
Hi DG, I'm Angie from Oriental Daily. I have two questions. Yesterday you mentioned that there are 14 DTI and also 4 PTS. Is KKM going to test every one of them? Just now you also mentioned the SOP for foreign worker accommodation. Will KKM do random check to their accommodation? Thank you. Thank you very much. So as far as the detention center is concerned, those are three centers. So we have done the decontamination, etc. But we do have 14 DTI. But what's more important is that the policy now, all those who are detainees been admitted into the detention center, they will be screened. That is a policy from the KP. All those who go into the detention center, they will be tested first. That's number one. But we are also equally concerned of the staff. So we will provide in the screening for the staff that is involved in terms of managing the detention center. So we identified this detention depot tahanan immigration as a high-risk area. So we will do the cleanup. Basically, what we are doing is a EMCO. But we do not need to quarantine them because they are already in a controlled environment. But what we need to do is for everyone, have you seen, especially the 3 areas for the staff as well as for detainees. Only the high-risk area, No, the policy now from the DG of Immigration, all detainees admitted to a detention center will be screened. That's not my policy, that is actually from the DG of Immigration. Yeah, so what is important for us now is to focus into not only we are looking into the detention center, immigration detention center, we are also looking into prison, we are also looking into other detention centers. So this is important because we realize that if there's an outbreak in the detention center, then I think this is exactly what we expected. In next couple of days, there will be increase of cases. So what we have to do is we screen everyone. Those positive we'll isolate them in our hospital. Those negative, you have to quarantine them for 14 days. Tada TG, apakah keadaan terkini atlet baling tuku besi selepas rawatan 70 hari di hospital? Sekali lagi. Atlet baling tuku besi. Jackie Wong. Oh, tu besi, okey. Jadi kita lihat sekarang ni, semalam ada laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu apabila kita merawat seseorang yang positif, iaitu kita masukkan mereka ke hospital, iaitu untuk tempoh 2 minggu. Dan ada pesakit kita yang duduk di hospital lebih pada tempoh 2 minggu. Ini ada kerana bila kita laksanakan hari ke-13 untuk test PCR masih positif. Dan apa yang penting sekarang ni mengikut pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah walaupun test itu positif, mungkin test tu positif dikesan oleh PCR iaitu fragment of the virus RNA. Jadi bila fragment ataupun dead virus pun akan jadi positif juga. Jadi mungkin dari sebagai situ bila kita laksanakan ujian tu masih positif. Tetapi persoalannya, adakah mereka ni masih boleh menjangkiti? Kebolehjangkitan mereka tu ada. Mengikut laporan daripada WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kalau mereka telah melepasi tempoh 14 hari, kebolehjangkitan mereka adalah sifar. Jadi dengan maklumat terbaru yang kita dapati, kalau selepas 14 hari, walaupun PCR adalah positif, kita boleh dischargekan pesakit tersebut. Nah, ini yang tindakan yang baru ataupun maklumat yang terbaru yang kita dapati dan juga akan mengubah protokol kita menguruskan pesakit-pesakit yang positif. So, adakah beliau dibenarkan discharge? Dan sekarang ni laporan baru kita terima, jadi kita akan maklumkan kepada semua pakar-pakar kita di hospital iaitu protokol yang baru yang kita akan laksanakan, iaitu kita akan merawat kes yang positif untuk tempoh 14 hari saja. Walaupun mereka akan positif selepas tempoh 14 hari, tetapi kebolehjangkitan tu adalah hampir sifar.
Assalamualaikum Datuk. Soalan pertama saya berhubung dengan kita tahu etika pemakaian face mask pelitup muka. Bagaimana pula dengan etika pembuangan atau pengurusan sisa pelitup muka? Adakah KKM akan mewujudkan atau mengenakan tindakan kepada individu yang membuang merata-rata face mask tersebut? Dan soalan kedua saya berhubung dengan status kaki tangan di DTI Semenyih. Bagaimana status kaki tangan tersebut? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi apabila kita menggunakan face mask, adalah tanggungjawab kita bersama pastikan kita buang face mask tersebut di tong sampah yang tertutup. Jadi mungkin face mask tersebut kalau kita ada sesama dan sebagainya mungkin ada membawa kuman. Jadi kita kena buang di tempat yang patut. Jangan kita buang cara tak bertanggungjawab. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kes positif iaitu pegawai pentadbir iaitu di depo tahanan imigresen Semenyih. Dan setakat ini kita telah pun asingkan pesakit tersebut di hospital dan kita memberi rawatan kepada beliau. Tetapi apa yang pasti kita juga menjalankan active case detection ialah untuk kontak rapat kepada beliau yang pesakit tersebut iaitu ahli keluarga dan mereka yang berhubung dengan beliau. Jadi kita masih laksanakan acute case detection dan pastikan kontak rapat mereka juga disaring. Assalamualaikum Datuk. WHO sudah menghentikan sementara ujian klinikal untuk hydroxychloroquine itu sebab dikatakan ia mempunyai potensi untuk meningkatkan risiko kematian. So apa perspektif Malaysia dan ada tak KKM melihat satu kajian pesakit jenis pesakit yang macam mana yang selalunya terukli affected dengan ubatan ini? Okay, terima kasih. Ya, semalam pun WHO dah maklumkan dan tadi juga saya terima maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai kajian yang kita telah sedang laksanakan iaitu Solidarity Trial. Dalam kajian tersebut ialah salah satu ialah melihat kepada hydroxychloroquine iaitu obat yang telah kita guna lebih pada 40 tahun untuk penyakit malaria. Dan setiap obat ada kesan sampingnya. Jadi kalau kita lihat pada obat hydroxychloroquine, jadi bila kita nak menggunakan obat tu, kita kena pantau kesan samping tersebut. Antara kesan samping yang telah membimbangkan seluruh dunia ialah kalau kita lihat ialah kesan samping pada jantung, iaitu denyut jantung tu akan lebih panjang, iaitu QT interval jantung tu semakin panjang. Jadi dia ada kesan samping pada jantung. Dan obat ini juga ada kesan samping kepada mata iaitu in terms of blurring of vision dan sebagainya. Jadi ada banyak kesan samping. Apa yang penting ialah apabila kita mulakan rawatan menggunakan obat ini, kita kena pantau dari segi denyut nadi dan juga kesan samping yang ada. Dan penggunaan dia biasa dia guna dalam tempoh 5 hari. Tetapi pemantauan tu yang penting. Jadi memang pada hari pertama lagi kita gunakan iaitu off-label usage of hydroxychloroquine. Yang obat ni hanya digunakan untuk malaria dan SLE dan sebagainya. Tapi untuk COVID-19 bukan satu daripada indikasi untuk kita guna obat tersebut. Jadi kita guna off-label. Jadi kita dah guna untuk kategori yang pertama dan kedua. Dan pada kita punya pandangan dan juga pengalaman penggunaan obat ni, dia dapat membantutkan iaitu penyakit ni menjadi lebih teruk lagi jadi kategori 4 dan 5. Dan pakar-pakar kita sekarang sedang melihat kepada data-data yang kita ada untuk kita kumpul dan untuk kita jalankan penyelidikan sama ada keberkesanan menggunakan obat tersebut. Obat ini adalah obat anti radang, iaitu anti-inflamasi. Jadi kalau kita menggunakan pada pesakit kita pada peringkat yang awal, kita dapat mencegah
iaitu penyakit itu melarat kepada peringkat yang keempat dan kelima. Itu pandangan daripada pakar-pakar kita. Tetapi ada kesan samping tersebut. Jadi kita kena pantau kesan samping. Kalau contohnya QT interval semakin panjang ataupun dikesan, kita kena berhentikan ubat tersebut. Kalau tidak, akan mengakibatkan jantung berhenti dan sebagainya. Itulah kesan samping yang kita kena pantau. So setakat ni masih guna lagi lah ubat tu? Hari ini kita masih guna, tapi berhati-hati cara kita guna. Dan WHO telah pun berhenti seketika, iaitu ditangguhkan dulu, dan mereka ingin melihat pada literature review, iaitu sehingga pertengahan Jun, iaitu melihat pada semua kesan samping ubat tersebut. Jadi ubat tersebut telah diguna pakai lebih pada 40 tahun. Jadi kena kita lihat apakah kesan samping yang sedia ada dan bagaimana kita dapat elakkan kesan samping dan berapa lama kita perlu menggunakan ubat tersebut dan juga dosage ataupun dos yang tinggi ataupun rendah. Jadi mereka tengah melihat kepada saringan dan juga melihat kepada literature review sebelum mereka akan maklum kepada kita pada pertengahan Jun. Betul, selalunya kalau kesan macam pada jantung dan pada mata, vision and whatnot tu, berapa lama selalunya dia akan last selepas penggunaan? Jadi kalau boleh, kalau ada saja pesakit, ada kesan samping, kita terus akan memberhentikan ubat tersebut. Jadi kalau tidak, penyakit tu ataupun kesan samping tu akan membahayakan nyawa. Jadi apa yang penting ialah bukan hanya kita ambil ubat, tetapi setiap ubat ada kesan samping. Kita kena pantau kesan samping ubat tersebut. Okey, Assalamualaikum Datuk. Soalan terakhir daripada kami. Okey, macam kita lihat sekarang ni musim Hari Raya Aidilfitri. Jadi kalau mereka yang telah pun discharge daripada hospital yang positif COVID selama 14 hari itu, perlu tak mereka ni di rumah melakukan proses kuarantin itu, maksudnya pengasingan diri daripada keluarga? Terima kasih Datuk. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat, protokol kita dah berubah sebab ini virus yang baru. Jadi kita tengah belajar juga dari virus yang baru. Dan dulu sebelum kita discharge pesakit tersebut, hari ke-13 kita akan ambil sampel. Negatif sekali tak cukup. Kita akan buat 2 sampel tempoh lebih pada 24 jam. 2 negatif lebih pada tempoh 24 jam baru kita discharge pesakit. Lepas tu kita telah ubah, hanya perlukan 1 negatif dah cukup kita discharge. Tapi semalam maklumat yang kita terima dari WHO dan juga kajian daripada negara-negara lain menunjukkan kebolehjangkitan dah kurang selepas tempoh 14 hari. Jadi kalau dah kurang, walaupun PCR akan detect, dulu kita kata virus shedding ataupun the virus dah mati, tetapi fragment tu masih dikesan oleh PCR. Jadi bila dikesan oleh PCR, jadi dia positif. Tetapi positif yang lemah. Jadi kalau positif yang lemah, dia tak menjangkiti. Jadi kebolehjangkitan tu kurang ataupun hampir sifar. Jadi dalam tu kita sekarang ni akan lihat pada position paper kita untuk kita keluarkan satu maklumat terkini ataupun SOP yang baru untuk kita merawat pesakit. Itu mungkin tak perlu kita gunakan PCR sebagai positif ataupun negatif, itu tak penting. Yang penting sama ada kebolehjangkitan pada pesakit tersebut. Dan selepas discharge, kita menasihatkan pesakit tersebut untuk kuarantin 2 minggu di rumah. Jadi sekarang ni kalau walaupun ada yang mereka kesan positif, tetapi positif tu bila kita culture, iaitu tak ada dead cells, dia tak ada virus langsung. Jadi walaupun dia positif tapi dia culture negatif. Jadi inilah kajian yang telah dijalankan di Korea, di Taiwan dan banyak negara lain, dan kita rasakan sekarang ni protokol kita untuk merawat pun akan berubah dengan maklumat yang terkini yang kita dapat daripada WHO. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, dan kalau boleh rakyat Malaysia patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meraihkan Hari Raya. Dan apa yang penting ialah kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita dan kita kena jaga masyarakat kita. InsyaAllah dengan cara begitu kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.